بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengatur rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat di mana Allah masih lagi memberi peluang untuk kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Lebih-lebih lagi lah kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang disebut dengan bulan ujian, di mana Allah jadikan beberapa ujian-ujian dalam kehidupan kita supaya kita ni semakin dalam hidup kita ni semakin dekat dengan Allah. Dalam ujian-ujian yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, seringkali di kalangan kitanya apabila terkena dengan ujian, kita akan mengeluh di kalangan kita. Keluhan-keluhan itu menyebabkan kadang-kadang kita tak perasan kita telah kehilangan pahala-pahala yang banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan dalam kehidupan kita. Dalam membicarakan kitab Falyafrahu ini, saya telah tulis dalam bab yang keempat, di mana mengapa kita diuji oleh Allah ataupun kenapa Allah menguji kita. Ini satu tajuk yang sepatutnya kita renung dalam kehidupan kita, kerana setiap di kalangan kita ni tak terlepas daripada ujian. Bila kita sebut kita beriman pada Allah, kita akan diuji oleh Allah. Allah sebut dalam Quran banyak cerita tentang mengenai ujian. Maknanya dalam diri kita ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut walanabluwannakum. Sudah pasti aku akan uji pada kamu. Aku akan menguji kamu. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada diri kita dalam surah Al-Ankabut misal contohnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mereka menyebut sesungguhnya kami telah beriman pada Allah, sedangkan kamu belum lagi diuji oleh Allah. Ujian-ujian ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaqad fatannal ladzina min qablihim. Sesungguhnya kami telah uji umat-umat sebelum daripada kamu. Bila kami uji umat sebelum daripada kamu, fala ya'lamannallahu allazina sadaqu, maka Allah tahulah siapa yang benar-benar dengan ujian ini, mereka yang benar-benar beriman pada Allah. Wala ya'lamannal kadzibin, dan siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dalam hidup kita ni para penonton, sahabat-sahabat sekalian, tak ada orang yang tak kena ujian. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan akan dapati saya pun ada ujian. Tuan-tuan tengok diri tuan-tuan, tuan-tuan akan dapati semua di kalangan kita kena ujian. Cuma soalnya mengapa kita diuji oleh Allah? Kadang-kadang kita akan tanya soalan demikian. Kenapa kita nak diuji oleh Allah? Lalu perbincangan kita ini menyingkap kenapa kita diuji oleh Allah dalam kehidupan kita ni. Dalam hidup kita ni kita akan sentiasa bertanya. Dalam muka surat, pada muka surat 52, saya memulakan pertanyaan kenapa aku diuji. Kemudian kenapa aku yang diuji? Ujian kenapa kita akan tanya demikian? Kenapa kita? Ayat inilah yang selalu keluar daripada mulut setiap kali mana ditimpa ujian dan musibah. Kadang-kadang kan ujian ni apa dia?
Ujian ni dalam bentuk dua yang Allah jadikan. Yang pertama, Allah jadikan ujian dalam bentuk senang. Kena ingat dalam diri kita, senang ni ujian. Jangan kita ingat bila kita senang kita terlepas daripada ujian. Tak. Sebenarnya yang senang tu sendiri sedang melalui ujian dalam hidup dia. Yang kedua, ujian dalam bentuk susah. Allah jadikan pada diri kita ujian dalam bentuk susah. Alim ulama bila ditanya, mana yang kamu lebih seronok? Kamu kena ujian senang ke ujian susah? Alim ulama kata, lebih seronok kena ujian susah dibandingkan dengan kena ujian senang. Bila kita kena ujian senang, ramai di kalangan kita susah untuk nak mengenali Allah. Bila kita kena ujian senang. Tapi bila kena ujian susah, lebih senang untuk kita mengingati Allah. Dia akan bersilang begitu pada diri kita ni. Orang yang susah ni lebih senang untuk dia nak memanggil nama Allah. Tapi orang yang senang lebih susah dia nak memanggil nama Allah. Itu dia akan jadi demikian pada seorang. Lalu bila tanya, mana yang kamu nak? Diuji dengan ujian senang ke diuji dengan ujian susah? Kebanyakan alim ulama dia kata, kami lebih selesa diuji dengan ujian susah dibanding dengan ujian yang disebut dengan kesenangan. Kalau diberi ujian kesenangan, kami ni mula payah untuk kami nak ingat pada Allah. Kalau kita tengok kan, kita ni kalau kita Allah bagi senang je pada diri kita, maka susahlah untuk kita nak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Payah pada kita. Senang je makan sedap, tidur seronok, kemudian berjalan jumpa dengan orang ramai, mudah pada diri kita. Senang je dalam hidup. Yang ni lebih bahaya. Kadang-kadang ujian kesenangan ini menyebabkan kita jadi lupa daratan dalam hidup kita. Ramai orang yang demikian. Bila kita ada semua, pergi ke pasar raya, duit kita banyak. Kita pergi ke mana-mana pun kita boleh tidur tempat yang mewah. Kemudian kita berjalan ke mana pun orang bersama dengan kita. Ni ujian senang dipanggil. Ujian senang ni biasa di kalangan kita ni jadi lupa daratan. Kerana senang dah orang menyebabkan orang berjudi. Dia rasa banyak duit, dia pun berjudi pada diri dia. Kemudian kerana senang orang berzina, melangani pelacur. Kerana senang orang minum arak. Orang buat maksiat ni kerana dia senang. Dia rasa senang. Kerana senang ni lah dia tengok benda-benda yang tak baik dalam hidup dia. Punca apa dia? Punca dia rasa senang. Tapi cuba seorang tersebut susah. Susah ni menyukarkan dia untuk dia nak lawan Allah. Menyukarkan pada diri dia. Katanya alim ulama demikian. Dia nak lawan Allah tu tidak sebongkak disebut dengan orang kaya. Tidak setakbur mereka tersebut. Tetapi orang yang susah, Allah jadikan pada diri dia, bila dia pergi ke sana tak boleh. Nak buat macam ni tak boleh. Dia buat apa pun, semua tak menjadi dalam hidup dia. Terkeluar daripada bibir dia. Ya Allah, aku hamba-Mu ya Allah. Aku dalam keadaan kesukaran ya Allah. Dia panggil nama Allah. Waktu mana dia panggil nama Allah ni lah Allah nak kepada panggilan yang demikian. Orang yang senang, jarang kita dengar dia memanggil nama Allah. Ya Allah, senangnya aku ya Allah. Jarang dia demikian. Lalu oleh demikian, ujian waktu mana senang ni terlalu sukar untuk kita nak lalui dibandingkan dengan ujian waktu mana kita dalam keadaan susah. Pada diri kita demikian. Tidak mungkin kita tidak pernah, kita tak berkata demikian. Jarak paling tidak ada keluar daripada mulut kita dengan perkataan, kenapa aku diuji ya Allah? Ujian sihat dan ujian sakit. Bila tanya, mana nak di antara ujian sihat, ujian sakit? Alim ulama kata, kami nak ujian sakit dibanding daripada ujian sihat. Kerana ujian sakit lebih banyak menyebut nama Allah. Ujian sihat menyebabkan kita lupa untuk nak menyebut nama Allah. Sakit, kita sakit gigi sikit pun dah mengadu dah, ya Allah sakitnya ya Allah kita jadi demikian. Tapi kalau kita sihat, gigi kita sihat, ada kita nak sebut kita ni alhamdulillah aku diberi nikmat sihat begini. Pada diri kita nikmat sihat gigi kita, nikmat sihat mata kita, nikmat sihat yang disebut dengan hidup kita ni jarang di kalangan kita demikian. Fitrah manusia memang begitu, tidak akan tidak berkeluh kesah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia ni Allah jadikan serba tak kena dalam hidup dia. Allah ciptakan demikian. Rasa resah, gelisah tu serba tak kena dalam hidup. Dia dapat nikmat, yang satu nikmat, dia tak berhenti dengan satu nikmat. Dia akan berlumba nak nikmat yang lain lagi. Kita dah ada satu handbag, misal contoh. Kita nak handbag yang kedua, handbag yang ketiga. Kalau orang perempuan lah,
Orang lelaki dah ada satu kenderaan, dia nak lagi kenderaan yang lain lagi, dia nak lagi. Dalam hidup dia halu'an. Hidup dia ni sebut gelisah aja manjang dalam hidup. Ni contoh-contoh bagaimana hidup orang ni bila kena dalam hidup kita ni sentiasa Allah jadikan ujian. Suatu Allah jadikan kita solat. Kenapa Allah jadikan kita solat? Untuk merehatkan daripada ujian yang kita lalui. Suatu Allah jadikan pada kita doa. Kenapa? Untuk merehatkan kita daripada yang disebut dengan ujian yang kita lalui. Nak rehat dalam hidup kita ni, bila kita diuji oleh Allah, Allah jadikan dengan ujian solat. Bila kita dapat solat, maka kita akan berehat daripada ujian yang kita sedang lalui itu. Itu hebatnya solat dia panggil. Sungguh saat diuji, kita akan berasa sukar dan berat untuk menerimanya. Dalam hidup kita ni, bila kita diuji oleh Allah dengan ujian-ujian, kita jadi rasa berat untuk menerima. Apatah lagi ia adalah ujian yang dalam hidup kita. Ni, misal contoh COVID-19 ini. Ramai mana di kalangan kita terpaku dan masing-masing sesak dada, anxiety di kalangan kita. Ramai mana di kalangan kita di kalangan kita ni kena ujian COVID-19 ini. Sama ada dia kena ataupun orang lain kena. Dia rasa dalam pada diri dia tu ujian yang dia tak sangka pun terjadi demikian. Tetapi harus kita fahami bahawa hidup di dunia ini adalah ujian. Nafas kita ini adalah ujian. Yang tu kita kena belajar dalam hidup kita. Kita ni sentiasa kena ingat, kita ni sedang melalui ujian. Selagi mana nafas kita bernapas, setiap kali mana kita dalam hidup kita ni sentiasa dalam keadaan yang begitu je pada diri kita melalui ujian-ujian dalam hidup kita. Allah Ta'ala menciptakan manusia adalah untuk menguji mereka. Kenapa Allah ciptakan kita? Allah nak jadikan ujian pada kita. Satu, Allah jadikan syurga dan neraka. Syurga dan neraka ni dijadikan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk nak dijadikan pilihan pada manusia. Manusia buat pilihan. Kamu nak ke syurga ke? Kamu nak ke neraka dalam hidup kamu. Ini maknanya Allah jadikan demikian. Bila kita dalam keadaan sebegini, lalu kita pun belajarlah pada diri kita. Aku sedang diuji oleh Allah ini dengan ujian ini. Mungkin ada yang tanya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita? Kita akan tanya demikian. Mengapa Allah Taala tidak turun ke bumi dan mengatakan mengapa Allah Taala tidak turun ke bumi dan mengatakan aku Tuhan kamu, sembahlah aku. Senangnya pada kita demikian. Mengapa pula dia tidak menciptakan semua orang menjadi Muslim? Kita akan tanya, kenapa? Tak boleh ke Allah jadikan orang ni semua Islam? Tak payahlah ada kafir-kafir ni. Susah kita dengan Donald Trump, misal contohnya. Susah kita dengan kekufuran mereka tersebut. Dan mengapa Allah Ta'ala memberikan kita nafsu yang hanya mengundang kita untuk berbuat dosa, kemudian masuk ke dalam neraka? Mengapa Allah buat pada kita nafsu yang menyebabkan akhirnya kita ni terhumban ke dalam neraka? Kita sebut demikian. Kenapa Allah jadikan syaitan sehingga kan kita terbawa-bawa dengan pujukan syaitan dalam hidup kita? Jika Allah Ta'ala berkehendak, dia boleh saja untuk membuat semua menjadi Muslim. Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-48. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau aku nak, aku boleh buat untuk kamu jadi satu umat. Satu je umat di kalangan kamu. Tapi Al-Quran juga mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Dia yakni Allah yang menjadikan pada kamu kematian dan kehidupan. Allah jadikan. Tujuan apa Allah jadikan? Liyabluwakum. Allah sebut, tujuan aku jadikan kamu hidup, mati dan hidup ini tujuan untuk menguji di kalangan kamu. Maknanya aku akan uji dengan ujian-ujian dalam hidup kamu. Ayyukum ahsanu amala. Bila kamu dalam keadaan sebegini, siapa yang paling terbaik amalan dia? Sepanjang dia hidup di atas dunia, siapa yang paling terbaik? Terbaik maksudnya apa dia? Dia cari siapa pencipta dia. Dia cuba untuk menjadikan diri dia sedekat-dekat diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Allah menguji untuk apa? Kita akan tanya, Allah uji kita ni untuk apa?
Sebenarnya Allah Maha tahu siapa di antara manusia yang paling baik amalan dia. Allah tahu dah siapa yang paling baik amalan ini. Tapi bila Allah takkan demikian, kita berlumba di kalangan kita. Perlumbaan menjadikan diri kita seorang yang hebat, dia panggil. Siapa yang masuk pertandingan, dia masuk mana-mana perlumbaan, dia menjadikan diri dia di antara orang-orang yang hebat. Dalam hidup kita ni, berlumba untuk apa? Yang ni yang kita kena faham. Berlumba untuk dapatkan syurga. Bukan berlumba untuk besarkan rumah. Bukan berlumba untuk banyakkan jawatan. Bukan berlumba untuk kita mempunyai pengaruh yang ramai. Berlumba untuk apa? Berlumba untuk dapatkan syurga Allah. Dalam hidup kita ni, saya biasa sebutkan, dalam hidup kita sebelum PKP ni, kalau kita tanya, sebenarnya kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kita kejar apa dalam hidup kita? Kita nak apa dalam diri kita ni sebenarnya? Tuan-tuan berumah tangga ni, tuan-tuan beristeri, kadang-kadang berkelahi dengan orang tu, berkelahi dengan orang ni, nak dapatkan seorang perempuan untuk dapatkan menjadi pasangan dalam hidup kita. Kadang-kadang orang perempuan berebut nak dapatkan seorang lelaki dalam hidup dia, menjadi suami dalam hidup dia. Kenapa jadi demikian? Kenapa kita buat dalam keadaan sedemikian rupa? Lalu dengan tujuan untuk dapatkan syurga Allah, dia panggil. Dapatkan syurga Allah ni, lalu kita hanya berebut dalam hidup kita. Berebut bukan berebut untuk dunia, tetapi berebut untuk akhirat. Sayang orang kita kan, dia nampak bahawa dunia ni menjadi kejaran. Turun pagi balik gelap, mengah dalam hidup, penat dalam tuk badan dia. Kadang-kadang tak berjumpa anak-anak dalam hidup, mencari rezeki dalam hidup mereka tersebut. Orang tanya, untuk apa kalau kamu dah rezeki banyak, untuk apa? Dia kata untuk makan sedap. Tahu-tahu dia kejar, sedar-sedar tersungkur dalam lubang kubur. Tak sempat dia dalam hidup dia untuk menikmati rezeki-rezeki yang patut dia dapat dalam hidup dia. Kenapa jadi demikian pada mereka tersebut? Jawabnya, mereka ni tak tahu tujuan matlamat yang besar yang patut kita dapat dalam kehidupan kita ini. Sebenarnya Allah Maha tahu siapa di antara manusia yang paling baik amalannya dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu siapa yang paling baik amalan dia, tapi Allah nak jadikan juga pada kita ni untuk dimasukkan ke dalam syurga. Umpamanya seperti kita berada di alam persekolahan dan universiti. Kita mungkin mengambil masa lebih 10 tahun untuk menamatkan pengajian sehingga kita berjaya mendapat sijil, diploma dan juga ijazah. Pernahkah kita terfikir sepanjang menuntut ilmu, mengapa cikgu memberi kita ujian melalui peperiksaan? Kenapa kita kena masuk juga peperiksaan? Dah tahu, cikgu mesti tahu kita ni siapa di kalangan kita. Tapi kenapa kita kena masuki juga peperiksaan? Kenapa tidak mereka meluluskan saja kita? Kenapa cikgu-cikgu tak biarkan pada kita ni, waktu mana kita belajar dahulu, bagi A semua pada kita? Kenapa? Bukankah itu lebih mudah daripada masuki peperiksaan itu? Begitu juga dengan ujian yang Allah berikan pada manusia. Allah Ta'ala jadikan dia menguji untuk mengetahui siapa di antara kita yang paling baik amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah sengaja nak suruh kamu tengok diri kamu takat mana. Ada orang yang dia tak mampu nak lawan. Lawan apa dia? Nak lawan malas. Tak mampu. Malas untuk bangun solat. Malas untuk menderma. Dia bukan tak tahu perlunya menderma. Dia tahu tapi dia tak nak menderma. Dia tak mampu untuk nak melawan. Melawan sifat dalaman diri dia. Dalam hidup dia ni. Nak lawan luaran lagi teruk. Ramai mana orang yang hidup dalam keadaan bersepah je rumah dia. Kenapa? Kerana dia tak mampu nak lawan perasaan dalam jiwa dia tadi. Tapi orang yang kuat, dia akan sentiasa lawan dalam hidup dia ni. Ini lawan tersebut yang menyebabkan semakin terbaik amalan dia dalam hidup kita. Macam bulan Ramadan kan, kita dah hampir separuh daripada Ramadan dah. Nak masuk yang pusingan kedua dah dalam bulan Ramadan. Tapi ramai mana di kalangan kita tak sentuh lagi Al-Quran. Tak baca pun lagi Al-Quran. Padahal kita dah nak masuk dalam pusingan yang kedua. Sibuk membilang pusingan PKP. Sibuk dia mengira terhadap PKP. Bila nak lepas dan sebagainya. Tapi
dia sendiri tak sibuk yang disebut dengan membaca dan mendengar Al-Quran. Petang-petang orang kita kan, petang-petang ramai mana sibuk dan tanya berapa orang mati, berapa orang lagi yang kena COVID-19. Kita sendiri sibuk nak mendengar demikian. Al-Quran dalam diri kita masa kita berada dalam bulan Ramadan ini. Kena berfokus para hadirin sekalian. Dalam hidup kita ni kena balik semula pada asal. Ingat, kita berada dalam bulan Ramadan sekarang. Bulan Ramadan ni bulan yang Allah jadikan di antara simbol untuk diuji dalam hidup. Sedang elok dah dengan COVID-19 dan juga yang disebut dengan bulan Ramadan. Allah jadikan dua-dua ni serentak berlaku pada diri kita. Dengan tujuan apa dia? Kamu tengok ujian dalam hidup kamu. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena ujian yang disebut dengan ujian perang Badar, ujian dalam bulan Ramadan, ujian demikian. Manakala kita diuji dengan ujian yang sebegini rupa, di mana pintu-pintu masjid ditutup. Kemudian dalam masa yang sama juga kita tak mampu lagi berterawih sebagaimana sebelum daripada ini. Sampai peringkat kita tak rasa lagi manisnya iktikaf dalam hidup kita. Semua ni kita patutnya belajar. Kenapa aku diuji sebegini? Allah nak ajar. Kamu tak jaga kebersihan pada diri kamu. Kamu tengok orang yang tak jaga. Selama ni kita nampak Amerika Syarikat ni, orang Amerika, orang yang bersih-bersih. Tengok Allah jadikan. Ni simbol kekotoran pada mereka. Kotor pada mereka sebut. Sehingga Allah jadikan sampai 1 juta lebih yang dihinggapi dengan virus sebegini. Itu kotor luaran. Kotor dalaman lagi teruk di kalangan mereka. Jiwa-jiwa yang disebut dengan pemimpin mereka tersebut tak ada perasaan belah ihsan kepada yang disebut dengan orang-orang Islam. Dibunuhnya di bumi Syria, dibunuhnya di bumi Baghdad, Iraq dan sebagainya umat Islam sebelum daripada ini. Allah jadikan ni bagi diri kamu. Kamu rasa wahai Amerika, bagaimana kamu sombong dalam hidup kamu? Hari ini aku jadikan dengan ujian ini untuk kamu rasai sedemikian rupa. Allahu Akbar. InsyaAllah kita akan berbicara tentang, nak sebutnya bagaimana umat Islam di bumi Amerika pula, insyaAllah. Kita akan cerita tentang keadaan demikian. Ujian yang Allah jadikan dalam hidup kita. Dan setiap di kalangan kita ni, Allah jadikan ujian. Nak suruh kita ni perhati betul-betul pada diri kita. Setakat mana kita di kalangan sesama kita ni menjaga diri kita dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sana ada nikmat dan musibah, itu ujian Allah Ta'ala. Dua-dua ni kita kena ingat. Nikmat dan juga musibah. Susah ataupun senang. Dua-dua tersebut ujian Allah. Ujian yang Allah berikan dalam hidup kita ni pelbagai bentuk. Berbagai cara. Ada yang diuji dengan ujian musibah dan ada juga yang diuji dengan ujian kenikmatan. Allah jadikan demikian. Allah jadikan pada diri kita, bila kita diberi nikmat, jangan ingat itu merupakan satu perkara yang patut kita miliki. Tidak. Tapi dalam hidup kita kena ingat, bila kita diberi ujian nikmat, Allah sedang menguji kita. Sama ada takut-takut dia itu merupakan istidraj dalam hidup kita. Ataupun dalam hidup kita ni, Allah jadikan dengan tujuan nak suruh kita ni dengan Allah bagi nikmat, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang Allah bagi nikmat, nikmat pada dia cantik, misal contoh. Orang tengok dia ni, semua orang kata dia cantik. Ni ujian dalam hidup dia. Ataupun Allah bagi suara yang indah dalam seorang, ujian pada diri dia. Dia gunakan untuk apa? Dengan suara yang indah pada diri dia tersebut. Ada orang yang diberi harta, Allah bagi harta dalam hidup dia, ujian pada diri dia. Cantik, kemudian badan tegak, ataupun harta, ataupun kulit lembut dan sebagainya. Semua ni merupakan ujian-ujian yang berlaku dalam kehidupan seorang. Orang yang berada ataupun kekayaan dan hartanya adalah satu bentuk ujian kepadanya. Saya nak pesan kepada orang-orang kaya, kalian jangan ingat kalian banyak harta, kalian boleh berjoget sebegitu rupa. Tetapi bila kalian banyak harta benda, kalian kena ingat kalian sedang diuji oleh Allah. Ada orang yang dia kata, saya ustaz, alhamdulillah saya tak berhutang dengan siapa-siapa. Itu pun ujian. Ada orang jawab pada saya, ada yang sebut pada saya, ustaz, saya ni berhutang sana, berhutang sini. Itu pun ujian. Yang tak berhutang itu pun ujian, yang berhutang itu pun ujian. Orang yang tak berhutang senang untuk jadi sombong,
senang dalam hidup dia menjadi dalam keadaan berlagak pada diri dia. Manakala orang yang orang yang berhutang dalam hidup dia pun sedang diuji oleh Allah. Ujian hutang ini, ramai orang yang kelabu mata sehingga dia tak bayar hutang-hutang orang. Dia lari, dia kutip duit orang, kemudian dia lari dan dia tak nak mengaku yang dia telah mengambil hak orang dan sebagainya. Sampai tahap demikian. Apakah dia seorang yang bersyukur ataupun tidak? Allah bagi pada kekayaan yang ada pada seorang tersebut sama. Allah nak tengok dia bersyukur ataupun tidak. Seorang yang lain pula diberikan kemiskinan. Ada yang lain Allah jadikan ujian kemiskinan dan dia tidak mempunyai harta yang banyak. Miskin itu adalah ujian untuknya melihat sama ada dia mampu untuk bersabar ataupun tidak dengan ujian tadi. Allah jadikan kemiskinan. Ada orang yang boleh bertahan dia tak pergi cari alung, tak berhutang, tak curi duit orang, tak ambil barang-barang orang. Ni ujian yang dilalui dalam kehidupan mereka sebut. Oleh sebab itulah kehidupan kita di atas muka bumi ini tidak akan terlepas dan tidak akan pernah sunyi dengan ujian-ujian. Lebih-lebih lagi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman lagi diuji oleh Allah. Lagi kuat kita keyakinan kita dengan agama, lagi naik ujian-ujian dalam kehidupan kita. Lagi kuat dia beriman pada Allah, lagi kuatlah ujian yang mendatangi kepada dirinya. Siapa-siapa yang dia tanya, Ustaz, kenapa saya kena sakit penyakit sebegini, Ustaz? Kita jawab, kerana Allah sedang menyayangi kamu. Allah sedang menyayangi kamu. Dan semakin beratnya ujian kamu, semakin banyak pahala yang kamu dapat. Semakin banyak pahala kamu dapat, semakin dekat kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kamu diuji dengan ujian sedemikian rupa, lagi kuat kita dekat dengan Allah, lagi kuat ujian ini. Ada orang kata, kalau begitu tak naklah dekat dengan Allah. Dia sebut demikian. Kerana tak nak kena ujian. Tak nak, dia kena melalui ujian juga. Ujian apa ya? Api neraka Allah yang semakin mendekati padanya. Dia semakin jauh dengan Allah, semakin dekat dengan api neraka. Semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan syurga. Itu cara dalam hidup kita. Berusaha pada diri kita demikian. Lagi kuatlah ujian-ujian ini datang dalam hidup. Inilah yang selalu terjadi dalam hidup kita. Ada orang dia tanya kan, Ustaz, saya ni tak pernah buat jahat pun pada orang. Kenapa saya kena sihir, Ustaz? Kenapa saya terkena juga keadaan ini? Kita jawab, kerana kita baiklah yang menyebabkan orang tak suka dengan kita. Siapa yang tak suka dengan kita? Orang yang jahat. Orang jahat dia tak suka dengan orang baik. Mana ada orang yang jahat dia suka dengan orang baik? Dia tengok orang baik dia menyampah. Bagi diri dia, nampalah dia ni nampak warok sangat. Nampalah dia ni nampak dekat sangat. Nampalah dia ni nampak jaga sangat perintah Allah. Jadi demikian pula. Lalu kita kata, kalau begitu kita tak sukalah jadi baik, nak jadi jahat pula. Orang baik pula tak suka dengan kita. Orang baik mana suka dengan orang jahat? Hidup ni bersilang. Hidup kita ni bersilang. Demikianlah dalam hidup kita. Kalau orang tanya kita, kenapa aku diuji sebegini rupa? Jawabnya kerana apa dia? Kerana Allah nak menjadikan diri kita bahagia dekat dengannya. Itu cara demikian pada diri kita. Oleh sebab itulah kehidupan kita di atas muka bumi ini tidak akan terlepas dan tidak akan pernah sunyi dengan ujian. Lebih-lebih lagi bagi orang yang beriman pada Allah. Di dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa kami akan tinggalkan mereka begitu saja? Hanya mulut-mulut mereka sebut kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum lagi diuji oleh Allah dengan ujian-ujian. Ujian pada diri kita ni para hadirin sekalian. Ramai kan orang yang diuji dengan ujian. Kenapa saya tak berjumpa jodoh-jodoh saya, Ustaz? Kenapa dalam hidup saya ni terlekat dengan sebegini banyak penyakit-penyakit, Ustaz? Kenapa dalam hidup saya ni begini jadinya, Ustaz? Kenapa? Cuba kita tengok. Kita sedang melalui ujian di kalangan kita. Ujian-ujian ni kita kuat ke tak kuat mulut kita? Sebenarnya saya nak sebutnya, dalam hidup kita Allah nak dengar kita merayu dan meminta kepadanya. Bila kita kena ujian lagi berat, ujian kita, mulut kita memanggil nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, nama kita. Kita akan panggil terus nama Allah. Yang menyebabkan kita ni, waktu itulah Allah nak dengar suara yang tulus, yang mulus, yang minta kepada Allah dengan penuh kejernihan. Di saat itu air mata dia mengalir lesu. Di saat mana dia meminta
dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala lagi, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Sesungguhnya kami telah uji di kalangan umat-umat sebelum daripada kamu tersebut, maka Allah tahulah, falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka Allah tahu di kalangan kamu siapa yang benar-benar beriman pada Allah, wa la ya'lamanna al-kadhibin, dan Allah tahu siapa yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang terfikir, kalau begitu jangan kita kuat beriman pada Allah lah. Ada orang yang sebut, kalau begitu dalam hidup kita ni, kita tak payah kuatlah beriman pada Allah. Nak suruh kena ujian pula supaya kita terlepas daripada diuji oleh Allah. Jangan fikir begitu. Saya tulis pada muka surat 55. Tuan-tuan tengok dalam kitab Fal Yafrahu ini. Tuan-tuan tengok dalam baca. Jangan kita fikir demikian. Jika kita tidak beriman pada Allah, bermaksud kita telah kufur kepada dia. Kalau kita tak beriman, maknanya kita kufur pada Allah. Dia akan jadi demikian. Dan orang yang kufur pada Allah, lagi dahsyat azab yang perlu ditanggung dalam hidup dia. Ada orang kata, saya tak naklah beriman pada Allah kalau begitu, kerana kekuatan iman saya ni menjadikan ujian dalam hidup saya. Ada orang yang sebut demikian. Kita kata, lagi kamu kufur, lagi berat tanggungan yang kamu kena tanggung. Maknanya dalam hidup kita, sepatutnya kita tanggung untuk melepaskan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup kita ni, kita kena ingat satu je pada diri kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak tanggung satu bebanan pada kita kecuali yang kita mampu untuk kita pikul. Ni ingat ayat ni. Setiap ujian yang kita kena dalam hidup kita, ujian apa dia? Tak jumpa jodoh. Ujian apa dia? Rezeki, tak dapat anak. Ujian dalam hidup kita ni, tak sekaya orang tu, sekaya orang ni. Ujian dalam hidup kita ni, semua Allah bagi pada kita tu, Allah tahu kamu mampu untuk memikul. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam doa kita kan kita sebut pada Allah, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana la tu'akhni. Semua ni ayat yang kita sebut, wahai Tuhan kami, la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, jangan kamu tanggungkan pada kami yang kami tak mampu nak pikul, ya Allah. Wala tahmil alaina. Banyak kan pada kita solat je, wirid kita ni kita sebut pada Allah, janganlah kamu ambil daripada apa yang aku lupa, ya Allah. Aku tak erti, ya Allah. Janganlah kamu tulis dosa-dosa untuk dia aku saat sebegitu, ya Allah. Jangan. Hidup aku ni, ya Allah, biarlah aku ni hidup dalam keadaan yang aku ni sentiasa mensyukuri dengan apa yang kamu kurniakan pada aku, ya Allah. Hidup kita ni kan nak lawan. Saya sendiri saya sebut, kalau saya kena ujian, apa yang saya akan buat? Antaranya saya akan tambahkan rasa syukur. Saya sebut lagi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasulullah pun ajar pada kita kan. Rasulullah sebut, anjaban li amril mu'min in amrahu lahu khair. Menjadi takjub dengan orang mukmin ni, semua benda yang berlaku dalam hidup dia ni baik je. In asabathu darra sabara fakana khairal. Kalau dia diuji dengan ujian-ujian yang menakutkan dan membebankan pada dia, dia sabar, itu yang terbaik padanya. Wa in asabatul khaira syakara fakana khairal lah. Kalau dia diberi dengan ujian-ujian yang baik, dia syukur, itu yang terbaik dalam hidup dia. Walaysa zalika illal mu'min. Tak akan terjadi demikian kecuali dia mesti jadi orang mukmin. Ini cara kita lawan dengan setiap ujian kita dengan syukur yang manjang. Ingat ya, Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat pada kamu. Allah akan bagi lagi rezeki-rezeki yang banyak dalam hidup kamu. Allah akan bagi. Kamu syukur je, la azidannakum. Allah bersumpah, sudah pasti aku akan tambah dalam hidup kamu. Wala in kafartum, tapi kalau kamu memilih jalan untuk kufur, dengan nikmat-nikmat yang aku bagi pada kamu, dengan ujian-ujian yang aku bagi pada kamu, inna azabi lasyadid. Azab aku ni pedih, katanya Allah. Allah sebut azab aku ni, Allah tak sebut aku nak tarik balik.
Aku tarik balik segala rezeki yang aku bagi pada kamu. Tak. Allah sebut, inna azabi lasyadid. Azab aku ni amat pedih dalam hidup. Lalu kitanya, bila kita diuji dengan ujian yang sebegini, kita diajar supaya apa dia? Syukur. Syukur je dalam hidup kita. Alhamdulillah, Alhamdulillah, ala kulli hal. Lihat pada diri kita ni, setiap perkara tu dengan keadaan yang positif. Bukan melihat perkara tersebut dengan negatif. Tidak. Macam kita ni kan, kena ujian COVID-19 ni. Kena PKP, syukur. Alhamdulillah. Banyak hikmah yang kita belajar dalam PKP. Boleh jadi kalau tidak kena PKP, tuan-tuan tak kenal saya. Tuan-tuan tak bersama dengan kuliah-kuliah sebegini. Kalau tidak kena PKP, mungkin kita sibuk lagi. Dengan apa dia? Sibuk lagi dengan makanan-makanan itu di bazar Ramadan. Allah jadikan PKP. Bila Allah jadikan PKP, tuan-tuan pandai buat ondeh-ondeh kan? Tuan-tuan pandai. Di kalangan kita masuk ke dapur kan, ramai mana suami-suami sekarang berada di dapur. Kenapa dia berada di dapur? Tolong isteri saat nak berbuka puasa. Kerana PKP kan. Kalau tidak kerana PKP, mana mungkin suami kita berada di dapur di saat yang sebegini. Ni pukul 12 tengah hari pun sibuk dah tanya nak berbuka dengan apa pada hari ni. Anak-anak kita pun jadi dekat dengan diri kita kan. Kita pun ada masa kan mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh anak-anak kita. Semua ni hikmah di sebalik apa? Kalau kita nak senarai, banyaknya hikmah di sebalik PKP ni tak tersenarai banyak. Tak tersenarai banyak. Walaupun masjid telah ditutup, ada kita kehilangan sesuatu. Tapi kita akan diberi oleh Allah sesuatu yang lain. Allah, bila dia tutup satu jalan, Allah buka jalan-jalan yang banyak. Walaupun Allah tutup pintu masjid, tetapi Allah membuka pintu keampunan. Allah membuka pintu rahmat. Allah membuka segala pintu-pintu yang lain yang sedang terbuka saat sebegini. Pandanglah kita dengan pandangan kebaikan. Kita kata, tak boleh balik kampung, Ustaz. Setahun ni tak tahu raya kat mana ni. Kita gaya-gaya kita ni. Walaupun adanya nak dilonggarkan sedikit pada kita. Tapi nak sebutnya gambaran apa dia? Gambaran pada kita ada hikmah. Boleh jadi raya dekat bandar ataupun raya dekat rumah kita dengan anak beranak saja. Ada banyak lagi benda-benda yang kita tak nampak di sebalik hari raya dalam suasana yang kita nak lalui ini. Yang lebih besar lagi, kenapa kita sibuk nak berhari raya? Sibuklah dengan mencari malam Lailatul Qadar. Patutnya demikian. Lalu ramai di kalangan kita, mula siang hari dia dalam keadaan puasa, malam hari memburu malam Lailatul Qadar. 10 terakhir Ramadan, kita harap kita diberi peluang untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar ini dengan tempoh kita berada dalam suasana yang sebegini. Ini ujian. Dia menjadi sejarah dalam hidup setiap di kalangan umat manusia pada tahun 2020 ini, untuk dikenang dalam hidup dia bagaimana kita melalui saat diserang oleh virus yang disebut dengan COVID-19 itu. Virus yang sehalus itu, yang sekecil, yang tak nampak dengan pandangan mata, menjadi ketakutan dan kejaran. Lalu kita dapat yang di sebalik virus ini. Apa dia? Kita dapat yang disebut dengan ketenangan, kekeluargaan, kehidupan yang lapang. Alam ini pun nampak ceria dengan suasana. Di mana kapal terbang tak terbang, kemudian bingit bising pun hilang. Kemudian dalam masa yang sama, kilang-kilang senyap. Semua benda perkara demikian menyebabkan alam ini menjadi tenang setenang-tenangnya. Benar mungkin kita dilepaskan daripada ujian dan musibah di atas muka bumi ini seperti orang kafir. Kadang-kadang ada orang kafir kata, kami dapat nikmat, kami tak kena ujian teruk dan sebagainya. Yang hidup senang lenang, tetapi balasannya adalah azab yang amat pedih di akhirat kelak. Tapi kena ingat, sekarang boleh lepas, dalam kubur tak lepas dah. Start daripada masuk kubur je, sengsara terus. Itulah ganjaran mereka. Mahukah kita jadi seperti itu? Pasti tidak kan? Kita bukan nak suruh kita sengsara depan, tapi kita nak senang kat depan. Bila kita susah sekarang, susah kita berhadapan dengan ujian ini, bebanan ini, maka kita akan senang di hadapan nanti. Yakinlah dengan janji Allah. Jangan kita bersedih dengan keadaan yang kita lalui dengan ujian-ujian ini. Jangan kita rasa, kenapa saya, kenapa begini, kenapa hidup begini. Berantakan rumah tangga sampai bercerai-berai di antara satu sama lain. Ada yang tanya, kenapa suami saya yang meninggal dunia, Ustaz? Kenapa tidak suami orang lain? Kenapa saya yang kena pikul anak-anak ini? Kenapa saya kena tanggung ini? Yang bertengok betul-betul pada diri kita. Banyaknya nikmat yang Allah bagi pada diri kita.
Ada orang yang dia sebut, Ustaz, saya kehilangan suami. Bagi tahu, Ustaz, saya rasa sedih sangat. Suami saya ni, saya begini. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Kita dah bersuami kan. Orang lain puas mandi bunga tak jumpa-jumpa suami. Nak sebut je, kita ni paling tidak kita pernah diberi nikmat oleh Allah, berkeluarga kan. Allah bagi pada diri kita. Tapi Allah panggil suami kita untuk dipanggil menghadap terlebih dahulu. Sekejap lagi kita pula akan dipanggil untuk menghadap di hadapan Rabbul Jalil. Dalam hidup kita ni, kita lalu je perjalanan hidup kita ni. Ada orang sebut pada saya, dia tanya pada saya, Ustaz, macam mana nak buat Ustaz? Saya ni sakit yang banyak begini. Saya kata, syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Kenapa? Cuba tengok berapa lama dah kita sihat. Hari ni kita sakit berapa lama? Sakit berapa lama? Sihat berapa lama? Dalam hidup kita. Cuba kemudian kita imbangkan balik. Yang sihat tu berapa lama dalam hidup kita? Yang sakit berapa lama dalam hidup kita? Jauh banyaknya sihat dibandingkan dengan sakit. Ada orang yang datang mengadu, Ustaz, saya tak ada duit, saya begini, saya sebut dan demikian pada saya. Habis tu nak buat macam mana? Tolong syukur pada Allah. Saya sebut banyakkan syukur pada Allah. Kenapa? Dulu kan kamu pernah dapat duit kan? Kamu pernah ada harta kan? Waktu mana kita banyak harta dahulu, banyak tak kita bersedekah? Banyak tak kita ni buat benda yang disuruh oleh Allah? Sukar kan dalam hidup kita? Payah kan? Bagaimana saat sekarang ini Allah sengaja jadikan demikian pada diri kita. Ada orang yang Allah berikan senang dalam hidup dia, tiba-tiba blebum jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah tu, bila jatuh ke bawah, baru dia datang untuk nak mengadu pada Allah. Dan Allah dah pesan dah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah pesan dah pada kita ni, ta'arraf ila Allah fir raha, ya'rifka fi syiddah. Kamu kenal Allah waktu mana kamu dalam keadaan senang. Allah akan kenal kamu di waktu mana kamu susah. Waktu mana kamu senang, kamu tak kenal Allah. Tapi waktu mana kamu susah, baru kamu nak cari Allah. Orang kita kan, bila dia cantik-cantik, dia buka tubuh badan dia. Dia buka aurat dia. Dia tak kenal Allah ke dalam hidup dia? Allah buat cantik ni untuk ditonton ke? Dalam hidup kita, dia pertonton pada orang ramai? Tak. Tapi, bila dia cantik-cantik, tak jumpa jodoh dalam hidup dia. Tak jumpa. Dia cantik, tapi tak ditemui jodoh-jodoh dalam hidup. Tak jumpa dengan orang tu, tak jumpa dengan orang ni. Punca apa? Kamu tak kenal Allah. Kamu tak kenal Allah. Kalau kamu kenal Allah, Allah akan kenal kamu. Tengok orang yang kadang-kadang hidung pun sengit. Jumpa jodoh, ada anak 7 lagi. Nak sebutnya gambaran dalam hidup demikian. Mengenali Allah waktu mana kita senang, terlalu penting dalam hidup. Mengenali Allah ni maksudnya apa dia? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Di saat mana kita kena ujian dalam hidup kita, kita kenal orang-orang yang bila kita kena ujian, Allah kenal diri kita. Allah dengar setiap perintihan kita. Allah dengar setiap permintaan kita. Di saat tersebut kita mendapat kebahagiaan dalam kehidupan kita. Kemudian ni ujian. Satu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam riwayat At-Tabrani, jika Allah mencintai satu kaum itu, Allah akan menguji kaum tersebut. Tanda Allah sayang pada kita ni, Allah jadikan pada diri kita yang disebut dengan ujian COVID-19 ini. Allah sayang pada kita kan, yang menyebabkan semua orang menangis-nangis. Semua di kalangan kita, Tok Bilal tak pernah azan sambil menangis. Zaman waktu mana kena COVID-19 ni, Tok Bilal azan sambil menangis. Nak sebut Tok Imam payahnya untuk dia nak mengalir mata waktu mana dia menjadi imam solat dahulu. Sekarang Tok Imam sembahyang tarawih pun menangis teresak-esak. Kenapa jadi demikian? Kenapa? Allah sengaja. Allah sedang menyayangi kita. Allah sedang mencintai kita. Dan Allah sedang mengasihi kita. Allah menjadikan ujian ini dalam kehidupan di kalangan kita. Apa bukti Allah cinta pada kita bila diuji? Fahamilah bahawa dalam setiap ujian daripada Allah itu sentiasa terselit beberapa tanda cintanya. Allah jadikan demikian. Allah bila dia jadikan ujian, dia nak tengok setakat mana kita boleh bertahan. Setakat mana kita boleh dalam hidup kita ni kita boleh syukur dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, kalau kita boleh tengok dalam kitab ini pada muka surat 56, Allah Taala uji kita kerana dia mahu
menghapuskan dosa kita. Itu tanda kasih dan sayangnya Allah. Allah, dia uji kita ni kerana dengan tujuan nak buang dosa-dosa terhadap yang kita lakukan sebelum daripada ini. Tentu ada kan orang kita buat dosa. Kadang-kadang kita tak sedar je kita buat dosa dalam hidup kita. Kita ni dalam keadaan yang kita diuji, kita ni buat kesilapan tu banyak dalam hidup kita. Tapi kita biarkan. Allah, bila dia sayang pada kita, Allah tak nak kita ni mati dalam keadaan menjadi seorang pendosa. Lalu bagaimana Allah jadikan? Allah jadikan ujian dalam kehidupan kita. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Allah sebut, apa sahaja musibah yang terkena pada kamu tersebut, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, disebabkan dosa-dosa tangan-tangan kamu sebelum daripada ini. Kesilapan kamu dalam hidup kamu sebelum daripada ini. Mulut kamu, mulut pendosa. Telinga kamu, telinga pendosa. Tangan kamu, tangan pendosa. Kaki kamu, kaki pendosa. Di saat mana kamu dalam keadaan kamu melakukan dosa itu, kamu tak sedar dosa-dosa tadi. Lalu dosa itu terkumpul dan terkumpul. Dibawa ke hadapan ini. Sebelum kamu dipanggil menghadap, aku hapuskan dosa-dosa kamu ini. Dengan aku kafarahkan dosa kamu. Aku jadikan ujian yang beban pada diri kamu. Kamu tanggung ini untuk supaya kamu menghadap depan aku betul-betul bersih dan dalam keadaan sesuci-suci di saat demikian. Tuan-tuan perhatikan, dalam hidup kita kan, kadang-kadang Allah bagi ujian pada kita, ibu-ibu yang tua yang tinggal dengan kita. Ataupun ayah yang berusia yang tinggal dengan diri kita. Ini cara Allah jadikan demikian dalam hidup kita. Ataupun ayah mertua, ibu mertua yang tinggal dengan kita. Kadang-kadang Allah jadikan ujian, adik-beradik pula buat tak peduli kepada ayah kita, ibu kita, padahal ayah dia juga, padahal ibu dia juga. Tapi mereka buat tak peduli je. Sebenarnya apa tu sebenarnya? Allah jadikan. Yang pertama, Allah nak membahagiakan hidup kita. Allah nak membahagiakan hidup kita. Allah datangkan ibu kita yang berusia itu tinggal dengan kita. Allah nak jadikan dia ni sumber keberkatan dalam hidup kalian. Kadang-kadang Allah jadikan ibu kita ni dengan tujuan untuk diri kita dan untuk ibu kita. Ibu kita ni saat mana menjelang usia tua, dia tak nak lagi memakai pakai emas. Dia tak nak lagi apa dah dalam hidup dia. Yang dia nak ialah kasih sayang daripada anak-anaknya untuk ibu yang berusia sedemikian rupa. Dia nak bercakap dengan cucu-cucu dia. Dia nak bercakap dengan anak-anaknya. Dia nak duduk biar anak-anak dia dekat dengan diri dia. Dia nak suasana di hujung dalam hidup dia. Dia bukan nak kenderaan mewah lagi dah. Dia bukan nak pada handbag yang bergaya lagi dah. Dia nak apa dia? Dia nak saat ini doa-doa daripada anak-anak yang soleh. Sewaktu ni Allah jadikan ibu tersebut bima kasabat aidikum. Inilah balasan yang kamu dapat daripada kamu tarbiyah anak-anak kamu dahulu. Kamu dapat anak-anak yang soleh yang menjaga kamu. Tapi ramai mana ibu-ibu yang ditinggal seorang-seorang kat rumah. Dalam keadaan anak-anak dia, kalau kita tanya berapa orang anak makcik? Anak saya ada 9 orang ustaz. Anak saya ada 12 orang anak saya. Tapi anak-anak tak ada seorang pun yang nak tinggal dengan dia. Bima kasabat aidikum. Ni punca apa? Punca ibu juga. Ibu dalam didikan ibu dahulu bagaimana terhadap anak ini sendiri. Ni bima kasabat aidikum. Lalu Allah kata dalam keadaan itu wa ya'fu an katsir. Allah sedang mengampun banyak sangat. Tiap-tiap hari yang dilalui oleh ibu-ibu dan ayah-ayah yang berseorangan di perkampungan sana dalam keadaan yang menunggu anak-anak pulang ini, tiba-tiba tak pulang-pulang juga dalam hidup mereka sebut wa ya'fu an katsir. Allah sedang memaafkan banyak sangat kesilapan-kesilapan kita dalam mendidik anak-anak kita dahulu. Anak-anak di waktu ini kalian berhadapan dengan ujian. Siapa yang ada mak, siapa yang ada ibu, siapa yang ada ayah, dalam keadaan berusia, kalian sedang berhadapan dengan ujian. Lebih-lebih lagi bagi orang lelaki. Orang lelaki kena jaga betul saat ini. Kerana saat ini kalian akan menjadi keliru. Di antara kalian nak jaga ibu, nak jaga isteri. Nak jaga ibu ataupun nak jaga keluarga kalian. Kadang-kadang orang kita, dia sanggup menyakitkan hati ibu dia semata-mata nak jaga hati isteri dia. Yang ni saat mana kalian kena ujian yang sedemikian rupa, kalian tak akan berjumpa syurga Allah dalam hidup kalian di saat begitu. Perhatikan pada diri kita. Jangan kita sampai peringkat kita sibuk nak jaga
isteri kita, nak jaga yang disebut dengan anak-anak kita, lalu kita singgung hati ibu dan ayah kita yang berusia itu. Jangan pernah sama sekali kita menafikan. Ini satu cara. Segala dosa yang dilakukan ini sendiri. Orang ramai mungkin tidak nampak segala keaiban kita, tapi Allah Maha mengetahui betapa banyak dosa kita yang tersembunyi. Orang tak nampak kita buat dosa. Tak ada orang nampak kita sempurna kan dalam hidup kita. Tapi sebenarnya kita banyak dosa yang tersembunyi. Contohnya dosa daripada penyakit hati dalam diri kita ini sendiri. Sebenarnya hati kita banyak bermaksiat. Bahasa yang mudahnya, hati kita ni sentiasa sering kali bermaksiat. Kerana dia tak nampak, orang tak nampak pun. Khayal je seorang-seorang. Hati kita bermaksiat kan. Ternoda dengan pelbagai penyakit seperti hasad, riak, ujub, sombong dan sebagainya. Permasalahan jiwa yang sedang dialami di kalangan kita. Ramai orang kita ni kena penyakit macam tu. Penyakit rasa prasangka pada orang. Penyakit yang ujub pada diri dia. Dia rasa dia hebat. Penyakit riak yang menimpa dalam hidup, yang menyebabkan dalam hidup seorang tersebut diuji dengan ujian-ujian sebegini rupa. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah bagi peluang pada kita untuk kita bertemu kembali dalam perbincangan-perbincangan. Falyafrahu, maka bergembiralah, menjadi orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini. Pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.